Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam reformasi, salam perjuangan, salam harapan kepada semua teman-teman yang sempat bersama saya di Facebook pada malam ini. Agak lewat malam ya. Okey, selamat datang Muhammad Faiz Mufti, salam tuan katanya. Wan Azmi, salam reformasi, lawan dan tak lawan. Fairuz Samad, okey, bersama dengan Lucy Hanzel, Kazim Patanon. Okey, terima kasih. Khairul Azhar juga bersama dengan kita. Asrah Wan di Bandar Tun Razak. Kemudian kita ada Abdul Manas, Kamarul Roslan, Meron Fajar, Muhammad Faiz, ya, Abdul Mukhti, Khairul Azhar, Zainal Arifin, Khairul Faiz, Daniel Hasni, Faisal Fauzi, Azman Kamaluddin, putriku, My Sajan, boleh menang je. Ditolak bajet ini, kata My Sajan. Okey, Mak Ali, salam tuan, salam reformasi, salam kemenangan menuju Putrajaya. Nasir Muda, terbaik, Gobin Pucung, Belasah, ahli Parlimen Indra Mahkota. Okey, juga kita ada Sofia Yaya Ahmad ya. Okey, lawan tak lawan katanya. Izan Yan, salam dari Kelang. My Surgeon, boleh menang ke undi tolak bajet? Itu kata My Surgeon. Siapa lagi? Zubaidi Sudin. Gigi juga Ishak Cik, Faridah Muhammad, Alud Abdul Mas, Kamrul Roslan, Myron. Ramai lagi lah ya kawan-kawan kita yang tak sempat saya nak sebut kat sini yang baru bersama kita. Apapun saya ucapkan ribuan terima kasih. Dah lama tak bersama di Facebook, di live Facebook. Azmi Ismail, salam bro. Ini daripada Al Ain, Abu Dhabi. Jauhnya. Singapura clear tuan, kata Muhammad Faiz. Okey. Apa khabar orang Singapura? Okey, daripada Tapah juga kita ada Ruth, abang Ruth ke nama dia. Kalau salah sebut, saya minta maaf lah ya. Tak pakai cermin tak apa nak nampak ni. Okey. Nik Kamrul Zaman bin Yahya ulasan. Okey tuan, pencerahan isu-isu katanya. Okey, salam kita satu kepala botak. Azhali Zainuddin, ya ke? Satu kepala ya. Satu kepala, itu yang pentingnya ya. Botak tak botak lain cerita. Yang penting satu kepala. Kita lawan pengkhianat nasional, PN. Nampak video live dah upgrade. Hai. Tak ada upgrade-nya ya Mantaba. Terima kasih Mantaba. Mantaba ni rakan lama saya. Daripada zaman-zaman dulu, zaman-zaman orang tengok blog ya. Tidak ada lagi WhatsApp, tidak ada lagi Facebook. Masa tu semua maklumat adalah blog. Mantaba ni dan tak ada orang yang aktif di dalam blog bersama dengan kita ya. Orang lama juga ni. Sampai sekarang masih lagi aktif di YouTube, Toba TV. Betul lah. Siapa belum lagi subscribe, boleh subscribe Toba TV ya. Banyak isu terkini yang disiarkan oleh rakan kita Mantaba, dan beliau juga ada juga share-sharekan ya live yang saya buat di Facebook. Terima kasih banyak kepada Mantaba. Saya izinkanlah ya, sesiapa saja yang nak share boleh share untuk kita kongsikan bersama dengan rakan-rakan kita di luar sana. Okey, Saleh Naimun, salam tuan katanya. Waalaikumsalam. Amin Tajuddin, salam reformasi dari Keadilan Cabang Wangsa Banju. Okey, terima kasih kepada Amin Tajuddin. Azman Udin, hasil perubahan Kerajaan Perak, Najib dan Rosmah dah bebas. Satu kes, naik Zaid pula bebas. Azman Udin ya. Sebelum ni Tengku Nan ya. Rashidah Nawab, Assalamualaikum dan salam reformasi. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang sempat bersama dengan kita. Yang tak sempat saya baca ni, minta maaf lah ya. Sebab laju sangat kat skrin ni datangnya. Muhammad Faiz Abdul Mukhti, saya balik Bukit Goh, kita getih nanti insya-Allah. Wah, ini orang Bukit Goh ya. Saya memang nak jumpa seramai mungkin kawan-kawan kita di Felda Bukit Goh ya, yang di bawah Parlimen Parti Besar ya. Saya sebagai ketua cabang
memang perlulah bertemu seramai mungkin rakan-rakan seperjuangan kita, khususnya di sekitar Paya Besar, untuk kita merencanakan apa saja program ya yang boleh kita laksanakan. Maklumlah kita berada di negeri Pahang ni, negeri yang masih lagi pembangkang ya, sebab tu kita adalah kerajaan PH pun memang Pahang masih juga pembangkang ya. Kita cuma boleh bertahan dari beberapa kerusi pada PRU yang lalu, tidak ada kerusi yang dirampas, bermakna kita masih lagi mempunyai kekuatan di negeri Pahang kerana kita berjaya mengekalkan dua parlimen, Parlimen Indah Mahkota, Parlimen Kuantan. Kita juga masih mengekalkan bagi PKR lah, bagi keadilan, kita masih mengekalkan dua DUN lagi, iaitu di Semambu dan juga di DUN Teruntum ya. Kemudian di kerusi-kerusi DAP pun ya, tidak ada yang dapat dirampas oleh UMNO Barisan Nasional pada PRU 14 yang lalu. Dan kita mengharapkan kerusi-kerusi ini bukan sahaja berjaya dikekalkan, malah berjaya dipertahankan ya, kecuali satu kerusi saja yang kita akan pertahankan pada PRU 14 yang lalu, tapi calonnya dah khianat. Yang ini yang kita nak bincang pada malam ni, iaitu di Parlimen Indah Mahkota. Okey, Kamrul Hatta Muhammad Ali, jom katanya. Azmi alias terbaik bro, Skincan clear. Okey, Skincan Selangor ya. Muhammad Kamal Yusof, Pudin Pengkanan. Muhammad Kamal ini ketua cabang Pekan. Ya, banyak tanggungjawab yang perlu dilakukan oleh Muhammad Kamal kerana beliau terpaksa memegang tugas di satu cabang yang di sana dikenali sebagai kubu terkuat UMNO di negeri Pahang, di Pekan ya. Di tempat ahli parlimennya Najib Tun Razak, bekas Perdana Menteri. Jebat deraka, kalau aku jumpa Pekanak ni aku nak ludah muka dia. Bukannya kau seorang jebat, ramai lagi yang mempunyai impian-impian yang murni, yang mulia itu. Okey, baru-baru ini kita ada tonton persidangan parlimen semalam. Tak salah saya semalam lah ya. Semalam ya. Hari ini, sekarang dah pukul 11 malam. Bukan hari ini, semalam ya. Di parlimen di mana ketika Menteri Komunikasi Wabi Saifuddin Abdullah ataupun di kat sini orang panggil dia Pudin ya, beliau di dalam ucapan penggolongan ya bajet kementerian, beliau sentuhlah tentang isu berkenaan dengan peruntukan jasa dan sebagainya ya, mengapa peruntukan jasa, mengapa jasa yang ditukarkan kepada JCOM, iaitu Jabatan Komunikasi, ubah nama je ya. Sedangkan Parti Harapan daripada dulu lagi kita telah pun menolak ya kewujudan jasa ini, kerana sewaktu kita mengambil kerajaan dulu, jasa ini memang dikenali sebagai satu wadah yang diwujudkan di dalam kerajaan untuk menyebarkan propaganda, sama juga seperti BTN, Biro Tata Negara ya. Jadi jasa ini ditubuhkan untuk menyebarkan propaganda politik ya, bukan propaganda untuk imej kerajaan, tetapi propaganda politik untuk kepentingan parti UMNO dan juga Barisan Nasional. Itu tugas jasa dulu. Kemudian bila kita jadi kerajaan, kita telah menghapuskan jasa ini dan ramai kaki tangannya yang telah pun diserapkan ke Kementerian Komunikasi ya. Kita tak buang, tak berhentikan semua sebab kita kerajaan yang baik. Kerajaan nak jadi kerajaan malaikat ya. Jadi kita tak buang walaupun kita tahu mereka ni buat kerja propaganda di zaman UMNO dulu, yang selalu mengenakan program-program kita, yang sabotas program kita ya. Ya, banyak pemimpin-pemimpin kena akibat daripada jasa main peranan. Tapi bila kita di kerajaan, kita kutip mereka ini ya, kaki tangan mereka, dan kita selapkan di Kementerian Komunikasi ya. Kemudian kita bisinglah kenapa ada deep state, iaitu ada sabotaj daripada dalam kementerian. Memang sabotaj lah, sebab kita kutip sampah ni, kita masukkan sampah ini dalam kementerian kita. Maka berlakulah sabotaj di Kementerian Komunikasi kita ya. Pentadbiran kita, banyak program-program kita yang tak tercapai dengan sepenuhnya ya. Propaganda kita sepatutnya untuk menerangkan tentang dasar kerajaan Parti Harapan gagal dilaksanakan kerana kita memiliki
pegawai-pegawai dan juga kegiatan-kegiatan yang masih lagi karat jiwa mereka dengan UMNO Barisan Nasional. Kesilapan kita ialah kita mengharamkan jasa, tapi kita kutip berapa ramai, saya rasa dalam 1,000 lebih juga diserapkan ke dalam kementerian. Kerana kita tak mahu orang Melayu ni, kebanyakannya jasa ni adalah orang Melayu Islam. Kita tak mahu mereka ni tak ada kerja, tak mahu mereka tak boleh makan, tak boleh bagi anak bini makan. Maka kita bawa mereka bekerja. Tapi berada dalam kementerian yang penting dalam kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Kementerian Komunikasi. Saya pun tak faham macam mana Kementerian Komunikasi yang penting ini boleh kita letakkan orang ini berada di situ. Sedangkan ramai di kalangan kita, penyokong-penyokong kita, yang mungkin juga tidak ada kerja. Mereka tidak ada peluang untuk diserapkan ke sana, tetapi yang dapat peluang ini adalah jasa-jasa ini. Jadi tak pelik lah kalau ada sabotaj di dalam. Okey, itu pengalaman. Itu adalah pengajaran bagi kita. Di mana dulu saya pernah sebut, sewaktu kita dalam kerajaan, saya selalu sebut, kerajaan Pakatan Harapan ini janganlah jadi kerajaan seperti malaikat. Jangan jadi seperti kerajaan malaikat. Kita tak jadi kerajaan syaitan, tak jadi kerajaan iblis pun kita dah bersyukur. Paling tidaknya jangan kita jadi kerajaan syaitan dan juga iblis. Zalim orang sana, menganiaya kaum ini, melakukan kezaliman kepada musuh-musuh politik. Itu pun sudah cukup baik. Tapi janganlah sampai ke peringkat kita nak cuba jadi sebuah kerajaan yang tidak ada langsung percaturan politik, yang memikirkan tentang untung ruginya tindakan-tindakan yang kita buat, seperti jasa, BTN. Pada saya, jasa dan BTN ini adalah senjata ampuh yang digunakan oleh Kerajaan Barisan Nasional untuk mereka mengekalkan kuasa mereka. Mereka tubuhkan jasa untuk membawa agenda mereka, propaganda mereka, fitnah dan sebagainya, merata-rata kawasan tempat. Mereka dibayar gaji untuk buat kerja ini. Kemudian tugas jasa inilah memantau program-program kita, di mana ceramah kita diadakan, mereka akan datang, mereka akan rakam, mereka akan catat kehadiran. Sebab itulah kadang-kadang JKK kampung, orang kuat-kuat di kampung-kampung yang pegang jawatan di kampung takut nak datang ceramah kita. Sebab jasa ada di situ, memantau dan mencatatkan siapa yang hadir. Kalau Tok Empat yang hadir, nama Tok Empat ni akan naik. Itu tugas jasa. Dan merakam setiap ucapan kita. Kalau dirasanya ucapan kita ini boleh mempengaruhi masyarakat, mereka akan macam-macam lah. Mereka buat laporan polis dan sebagainya. Itu tugas jasa sewaktu di dalam Kerajaan Barisan Nasional. Itu senjata ampuh mereka untuk mengekalkan kuasa. Begitu jugalah dengan Biro Tata Negara. Itu juga merupakan senjata ampuh mereka untuk mengekalkan kuasa Barisan Nasional. Apa yang mereka lakukan dalam BTN ini adalah diwujudkan BTN ini untuk khususnya untuk pegawai-pegawai kerajaan, kaki tangan kerajaan. Dia hantar kursus wajib. Konon-kononnya kursus motivasi macam-macam lah. Untuk pergi ke BTN, Biro Tata Negara. Yang peliknya, bukan semua pegawai kerajaan yang diwajibkan hadir. Dia pilih Melayu-Melayu saja. Ramai lagi pegawai kerajaan yang bukan Melayu, ada Cina, ada India dan sebagainya. Tapi diwajibkan kepada pegawai-pegawai kaki tangan kerajaan yang Melayu Islam. Supaya apabila dalam kursus Biro Tata Negara ini, mereka akan tanamkan semangat, bukan semangat patriotik yang sebenar. Kalau semangat patriotik itu bagus. Ditanamkan semangat cinta kepada negara, ditanamkan semangat cinta kepada tanah air, agama dan sebagainya. Itu bagus. Dan menjadi kewajipan pun. Wajib bagi kita orang Islam untuk sayang kepada negara kita. Wajib bagi orang Islam untuk sayang kepada bangsa kita. Apatah lagi agama kita. Itu satu kewajipan. Jadi kalau kursus Biro Tata Negara ini hanya tumpu kepada menyemai semangat patriotik di kalangan kaki tangan kerajaan, itu satu usaha yang bagus. Tapi apa yang berlaku di dalam Biro Tata Negara bukan itu. Bukan itu. Mereka menggunakan alasan itu. Kononnya sayang kepada negara, patriotik, tetapi lebih diajar, disemai di kalangan kaki tangan kerajaan ini adalah sayang kepada UMNO Barisan Nasional. Nama pemimpin UMNO diangkat, disanjung setinggi mungkin, dan musuh-musuh politik
akan dikecam, dihina, difitnah dan diaibkan semahu-mahunya di dalam kursus tersebut. Yang jadi mangsa ketika itu, yang paling hebat menjadi mangsa adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya, selepas pemecatan beliau tahun 98, ya, di sepanjang kursus Biro Tata Negara ini, salah satu subjek yang wajib mesti ada dalam kursus Biro Tata Negara ini adalah tentang menceritakan keburukan Datuk Seri Anwar Ibrahim itu. Ya, mereka akan menunjukkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini seorang peliwat, maka ditayangkan video-videonya macam-macam lah. Ya, apa yang kita tengok di YouTube selama ini, fitnah-fitnah yang selalu dibawa oleh Papa Gomo. Ini ditayangkan. Ya, sumber-sumber daripada Papa Gomo ini dibawa ke dalam kursus Biro Tata Negara, ditayangkan kepada pegawai-pegawai kerajaan untuk menunjukkan kepada mereka bahawa Anwar Ibrahim ini memang seorang pelewat. Datuk Seri Anwar Ibrahim ini bukan saja pelewat, malah dengan perempuan pun, ya. Kaki perempuan, kaki jantan. Kemudian tak cukup, Anwar Ibrahim ini bersekongkol dengan Amerika Syarikat, bersekongkol dengan Yahudi, ya, Israel dan sebagainya. Ya. Semua apa yang tak betul, ya, apa yang tak baik, semuanya diletakkan di atas tubuh badan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini dilakukan dalam kursus Biro Tata Negara. Ya. Jadi ramailah kaitan kerajaan yang kita faham, kebanyakan mereka bukan orang politik. Kebanyakan mereka tidak mengikuti perkembangan politik. Ya, mereka bekerja, ya, secara proporsional, ya. Dan mereka cuma ambil tahu sikit sebanyak tentang politik. Tapi bila mereka hantar kursus Biro Tata Negara ini, ditanamkan dengan cerita-cerita seperti ini, apatah lagi ditayangkan video dan sebagainya. Sedangkan apa yang dibawa di dalam kursus Biro Tata Negara itu, video ke apa ke, tidak pernah pun ditampilkan di dalam mahkamah sebagai bukti, ya, sebagai bukti di dalam pendakwaan mereka. Kerana mereka tahu itu adalah video fitnah, mereka tahu gambar-gambar yang mereka pamerkan di dalam kursus Biro Tata Negara itu merupakan satu fitnah untuk membodohkan kaki tangan dan juga pegawai kerajaan yang hadir kursus Biro Tata Negara. Ini yang mereka lakukan di dalam BTN ketika UMNO Barisan Nasional memerintah. Oleh kerana itu, apabila Pakatan Harapan memerintah, maka kita memikirkan jasa ini wajar dibuang. Ya. Senjata ampuh UMNO ini wajar kita buang. Ya. Kalau buang semua tak apa, kita buang jasa ni, tapi penggerak-penggerak itu kita serapkan atas alasan pre-kemanusiaan. Mereka tak ada kerja. Ya. Lagi bakal kita haramkan jasa, kita serapkan sebahagiannya ke dalam Kementerian Komunikasi. Di sini kesilapan kita yang paling besar, di mana kita tahu mereka melaksanakan kerja menjatuhkan kita di dalam jasa. Apabila jasa kita haramkan, mereka kita kutip berada dalam kementerian yang begitu penting di dalam sebuah negara. Ya. Kementerian Komunikasi ini, ya, penerangan ini adalah satu kementerian yang penting selain daripada Kementerian Pertahanan. Ramai yang tak tahu. Ya, kebanyakan kita kata yang penting polis, tentera untuk menjaga keselamatan negara. Ya, Kementerian Pertahanan, ATM, itu yang penting. Sebenarnya ramai yang tak tahu bahawa Kementerian Komunikasi ataupun Kementerian Penerangan ini, ATM itu, ya, Angkasa Puri itu adalah satu kompleks yang amat penting bagi sesebuah negara. Selain daripada Kementerian Pertahanan. Kalau kita lihat sejarah-sejarah rampasan kuasa, mana-mana negara sekalipun, apabila mereka dapat menawan pangkalan-pangkalan tentera kerajaan, ya, apabila mereka menceroboh dan mengadakan rampasan kuasa dan sebagainya, apabila semua kawasan-kawasan tentera, kem-kem tentera dapat mereka tawan, mereka tempat kedua mereka pergi ke mana? Bukan Parlimen. Mereka pergi ke Kementerian Penerangan. Untuk apa? Untuk mereka mengisytiharkan kepada rakyat bahawa negara ini telah pun, ya, dirampas, kerajaan baru telah pun dibentuk sama ada oleh rampasan tentera dan sebagainya. Jadi di sini pentingnya Kementerian Penerangan, kerana mereka tahu bahawa rakyat adalah mendapat maklumat daripada saluran-saluran ini. Ya. Penerangan ini pada zaman Jepun dulu pun penting. Penjajah dulu pun tahu bahawa radio ini penting. Jepun pun tahu, sebab tu kita dengar daripada orang tua-tua dulu, kalau zaman penjajah, siapa yang simpan radio ni, ya, kena sorok-sorok.
Kalau tak ada raider kat rumah jumpa di penjajah, ya, sakitlah. Sebab inilah saluran maklumat. Ya. Sebab itulah saya katakan bahawa kesilapan kita dulu adalah bila kita hapuskan jasa ini, kita masih lagi menerima, ya, mereka ini bertugas di kementerian kita. Ya. Ini bukan masalah perikemanusiaan, tetapi masalah tidak ada kebijaksanaan kita ketika itu. Ya. Kerana kita nak jadi sebuah kerajaan yang begitu baik, niat kita begitu baik, tetapi perasaan kita, ya, kurang bijak. Di mana akhirnya kita dapati Kementerian Penerangan dan banyak lagi jabatan yang telah pun disabotaj dari dalam. Banyak dasar-dasar kita terbantut, ya, tergencat dan tak mencapai sasarannya kerana kita ada lagi orang panggil deep state ataupun sabotaj daripada dalam yang mengagalkan usaha kita. Ya, deep state ini juga diakui sendiri oleh ahli Parlimen Indra Mahkota sewaktu beliau menjadi menteri di dalam Kerajaan Pakatan Harapan. Beliau selalu sebut tentang deep state ini. Ya? Beliau selalu merungut tentang bagaimana pegawai-pegawai kerajaan yang melakukan sabotaj terhadap Kerajaan Pakatan Harapan. Ini keluar sendiri pada mulut ahli Parlimen Indra Mahkota yang jadi khianat sekarang ini. Beliau bukan sahaja dah jadi deep state, malahan beliau lagi tinggi, ya, darjatnya daripada deep state ini sendiri, di mana beliau telah mencapai ke tahap pengkhianatan. Ya, dalam dunia ni pengkhianatan adalah satu dosa yang paling besar. Kita dengan musuh, kita boleh lagi, musuh kita kenal. Ya, kita berlawan dengan UMNO, UMNO musuh kita. Barisan Nasional musuh kita. Kita kenal dia. Kita lawan dia bertahun-tahun. Tidak ada masalah. Tetapi kita tidak ada masalah untuk berbincang, ya, mengadakan pakatan demi kebaikan rakyat dengan UMNO, Barisan Nasional. Ini sentiasa berlaku. Ya, sentiasa berlaku. Rundingan kita bersama dengan UMNO, Barisan Nasional. Kerana dengan musuh ini, kita boleh lagi berbincang. Kerana kalau kita lihat sejarah peperangan, sama ada di zaman Nabi sekalipun, ataupun dalam peperangan di era baru, era moden ini, ya, berperang ada ketikanya mereka mengadakan gencatan senjata. Ya, ataupun tempoh perdamaian. Ya. Kita selalu dengar, ya, gencatan senjata, tempoh perdamaian, perbincangan dan sebagainya dengan pihak musuh. Ya. Dengan musuh kita boleh mengadakan gencatan senjata. Dengan musuh kita boleh mengadakan perdamaian dan sebagainya. Itu bila berdepan dengan musuh. Ada kaedah-kaedah je. Kaedah-kaedah kita berdepan dengan musuh. Dan saya teringat kata-kata Setiausaha Agung Keadilan Wabi Saifuddin Nasution sewaktu dalam convention kita di Melaka, ya, yang lepas, di mana beliau memberikan satu ucapan yang pada saya amat menarik dan bolehlah dijadikan panduan. Beliau mengatakan bahawa sekiranya kita berdepan dengan musuh, ya, kita jangan lupa membawa, apabila kita datang untuk berdamai dengan musuh, apabila kita datang untuk berdamai dengan musuh, kita jangan lupa membawa pedang, katanya. Dan apabila kita berperang dengan musuh, bila kita berperang dengan musuh, kita jangan lupa membawa pensel. Maksudnya apa? Ya? Apabila kita berperang dengan musuh, jangan lupa bawa pensel. Maksudnya, bila kita berperang, kemungkinan di dalam peperangan itu akan berlaku perdamaian. Ya? Akan berlaku persefahaman, perjanjian dan sebagainya. Itu maksudnya kena bawa pen atau pensel. Itu maksudnya. Dan apabila kita berdamai pula dengan musuh, kita nak pergi berdamai dengan musuh, jangan lupa bawa pedang, kata Saifuddin Nasution. Maksudnya apa? Kerana apabila kita nak mengadakan perdamaian dengan musuh, kemungkinan musuh ini ada cubaan untuk khianat kita. Ya? Nak berdamai, tapi sebenarnya nak khianat kita, maka perlu ketika itu kita bawa pedang ketika nak melakukan perdamaian. Ini satu pesanan yang menarik, ya, untuk dijadikan panduan oleh kita semua, sama ada kita nak berbincang dengan musuh atau sebagainya. Tetapi bukan dengan pengkhianat. Ini beza dia. Sebab itu pengkhianat ini level dia lebih tinggi daripada musuh. Ya? Kerana pengkhianat ini dia duduk dalam di keliling kita, berada dalam jemaah kita, ya, tetapi dia khianat. Ya? Berbeza dengan musuh yang daripada awal lagi bukan berada dalam
kumpulan kita. Dan kita kenal mereka, kita tahu dia. Ya. Tapi pengkhianat tidak. Ya. Mereka berpura-pura ya, di dalam jemaah kita. Kemudian bila mereka dapat waktu yang sesuai, waktu yang baik ya, untuk mereka melakukan pengkhianatan, mereka akan lakukan pengkhianatan. Dan inilah yang berlaku kepada ramai di kalangan ahli-ahli parlimen daripada Pakatan Harapan. Ya. Termasuk daripada keadilan itu sendiri. Ya. Yang paling kita kesalkan berlakunya di dalam Parti Keadilan. Parti yang telah pun berjuang ya, begitu lama dengan dah merasai susah ya, penderitaan dan sebagainya. Ya. Tapi tak pediklah, kebanyakan mereka yang khianat ini, mereka yang tidak melalui kesusahan. Ya. Contohnya seperti Azmin Ali. Ya. Beliau tidak pernah merasa seperti mana orang lain. Ya. Masuk penjara sampai setahun, 2 tahun dan sebagainya. Ya. Beliau mengaku ya, beliau masuk penjara, padahal beliau masuk lokap je. Ya. Tahanan untuk kesihatan lokap. Beliau tak pernah masuk penjara pun. Jadi orang macam ni tak pelik kalau dikhianat, sebab dia tidak merasai seperti mana ramai lagi pimpinan kita. Ya. Ahmad Sabu, Anwar Ibrahim lagilah ya. Leng Goeng dan sebagainya. Jadi orang yang tak pernah mengalami kesukaran, penderitaan, bagaimana nak berjuang, orang ini langsung tidak ada nilai-nilai perjuangan mereka. Termasuklah pemimpin PAS itu sendiri. Sebab itu kita tak pelik kalau PAS ini parti yang boleh ke mana-mana saja dibawa. Ya. Ya. Umpama pelacur politik, ya, mereka akan tak kisah siapa nak langgan. Ya. Ini dia panggil pelacur politik. Nanti kejap lagi orang PAS nak saman saya kata pelacur. Ya. Istilah pelacuran politik ini biasa digunakan, iaitu orang yang menjual maruahnya demi kepentingan politik. Sebab itu waktu kita jadi kerajaan dulu, ya, sebelum kita jadi kerajaan dulu, lebay kata macam-macam lah dia kata kita pimpin kita masa tu, Mahathir Mohamad ni. Masa tu Mahathir Mohamad pimpin kita, jangan lupa. Walaupun sekarang jadi pengkhianat. Beliau adalah pimpin kita ketika itu, ya. Macam-macam lah beliau kata dekat Pakatan Harapan, ya, nak sokong Mahathir. Sebelum PRU, Mahathir tak layak jadi Perdana Menteri. Mahathir hanya layak jadi Doktor Klinik Satu Malaysia dan sebagainya. Dan bila kita menang dan kita angkat Mahathir jadi Perdana Menteri, maka mereka pun memberikan sokongan kepada Mahathir. Ya, pemimpin PAS adalah di antara pemimpin yang paling awal mengetuk pintu pejabat Perdana Menteri. Ya. Untuk berpeluk dan bersalam dan sebagainya. Ya. Masa tu plan mereka untuk kepentingan mereka lah. Ya. Nak dapatkan royalty, nak dapat peruntukan dan sebagainya. Sehingga kan sampai dalam parlimen. Ya. Saya masih ingat lagi. Timbalan Presiden PAS dalam parlimen menyebut bahawa PAS akan menyokong Mahathir sehingga PRU yang ke-15. Ya. Sehingga PRU yang ke-15. PAS akan menyokong Mahathir. Sebab apa kenyataannya keluar? Sebab ketika itu dalam Parti Keadilan ya, sentiasa mengingatkan Mahathir tentang tempohnya menjadi Perdana Menteri, kerana kita ada perjanjian. Ya. Dia jadi Perdana Menteri hanya sementara sehingga Anwar dibebaskan dan Anwar layak untuk mengambil alih jawatan beliau sebagai menteri. Itu persamaan yang ada dalam Pakatan Harapan. Jadi bila PAS dengar Anwar ni tokoh yang mau ditonjolkan sebagai menteri, sudah pastilah PAS takut. Ya. Orang yang takut kepada Datuk Seri Ibrahim ni kerana dia tahu tentang kehebatan Datuk Seri Ibrahim. Ya. Walaupun di mulutnya macam-macam kata Datuk Seri Ibrahim tak layak jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Ibrahim tidak ada kebolehan, Datuk Seri Ibrahim ni tidak ada sokongan. Tetapi bila dengar saja nama Datuk Seri Ibrahim nak jadi Perdana Menteri, inilah ketakutan yang paling hebat bagi PAS. Kerana PAS tahu sekiranya Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri, peluang PAS ya untuk memperluaskan pengaruhnya bertambah sukar, ya, kerana PAS dah alami perkara ini. Sebab tu Anwar menjadi timbalan Perdana Menteri ketika dahulu. Ya, PAS dah dapat rasai bagaimana kalau Anwar jadi Perdana Menteri, sedangkan Anwar diberi jawatan timbalan Perdana Menteri pun sudah cukup untuk membuat PAS derita ketika itu. Ini fakta. Kalau one on yang ada malam ni yang tonton live saya pada malam ini, itu fakta. Ya. Tuan-tuan boleh tengok kehebatan PAS sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim masuk ke dalam UMNO ketika itu. Ya. Selepas Anwar Ibrahim masuk dalam UMNO, PAS merudum. Ya. Bagi itu teruk sekali. Ya.
Dan PAS tidak ada lagi modal-modal Islam yang dibawa selain ketika itu hanyalah hukum hudud. Di mana-mana ceramah PAS, itu sajalah yang didendangkan oleh penceramah-penceramah mereka. Diperkatakan oleh pimpin mereka tentang hudud. Kerana ketika itu, di bawah kerajaan yang dipimpin oleh Mahathir dan timbalannya Anwar Ibrahim, ya, banyak program-program Islam yang telah diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini. Bukan oleh Datuk Mahathir. Kalau Mahathir tak perkenal, sebelum Anwar masuk, dia boleh buat. Ya. Tapi Mahathir tidak ada idea Islam. Bahkan beliau bukan berjiwa Islam pun. Ya. Kalau kita tengok keluarga dia pun kita tahu. Kan? Mahathir ini tidak ada jiwa Islam pun. Dia ambil Anwar untuk perkuat kedudukan dan juga kerajaan ketika itu. Jadi, Datuk Seri Anwar Ibrahim jugalah yang membawa agenda Islam untuk memberikan, ya, kepada, memperlihatkan kepada rakyat bahawa ketika itu kerajaan Mahathir dan juga Anwar di bawah Barisan Nasional ini adalah sebuah kerajaan yang mengamalkan dasar penerapan nilai-nilai Islam. Itu kita kena ingat. Ya? Di bawah Anwar lah ada dasar penerapan nilai-nilai Islam dan bukan hanya sekadar slogan, tetapi dilaksanakan di semua peringkat daripada kementerian, jabatan, termasuklah pelajar-pelajar universiti dan sebagainya. Dilaksanakan secara berperingkat-peringkat penerapan nilai-nilai Islam ini. Ya. Di bawah timbalan Perdana Menteri itu, ketika itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Di mana kementerian yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau menerapkan nilai-nilai Islam itu. Maka ketika itulah munculnya Universiti Islam, Bank Islam, Takaful Islam, Insurans Islam, ya, skim mudarabah sebagainya lah, ya, pajak gadai Islam, ya, sampai ke peringkat beliau jadi Menteri Pendidikan, pelajar-pelajar mula dah pakai menutup aurat, pelajar lelaki pakai seluar panjang dibenarkan, perempuan berbaju kurung dan juga bertudung, dan ketika itulah budaya bertudung bola luasa di setiap kementerian dan jabatan. Cikgu-cikgu dah mula pakai baju kurung, bertudung. Sebelum itu kita lihat, waktu saya sekolah, saya masih sempat lagi, ya. Waktu pelajar-pelajar pakai skirt, pelajar-pelajar Islam pakai skirt, ya, lelaki pakai seluar pendek, dan guru-guru ramai yang pakai skirt ketika itu, ya. Kemudian perubahan ini berlaku, maka guru-guru tidak lagi, ya, pakai skirt. Dan kita sekarang ni amat suka kita jumpa guru-guru wanita Islam yang pakai skirt. Saya rasa tak ada, ya, pakai baju kurung. Kalau tak tudung pun pakai baju kurung, tapi majoritinya boleh katakan semuanya dah bertudung dan berbaju kurung. Ya, sama ada di sekolah dan juga di agensi kerajaan, jabatan kerajaan, ya, termasuk kerani dan sebagainya. Inilah penerapan nilai Islam yang bermula ketika Anwar Ibrahim menjadi timbalan Perdana Menteri. Ya. Kalau ini yang Anwar dapat lakukan sewaktu beliau hanya mempunyai kuasa sebagai timbalan Perdana Menteri, kita boleh bayangkan, ya, bagaimana sekiranya tokoh ini diangkat menjadi Perdana Menteri Malaysia. Ya. Dari segi kewangan pun ada fakta. Bukan kita boleh semak fakta. Defisit kewangan sepanjang beliau menjadi Menteri Kewangan, berapa defisit yang beliau ada? Adakah bertambah naik atau bertambah turun berbanding dengan ada sekarang? Ya? Ini melibatkan akaun ataupun jumlah tidak boleh ditipu. Faktanya ada, boleh disemak, ya? Boleh dibuktikan. Dan telah pun banyak orang beralkan tentang bagaimana di zaman Anwar Ibrahim jadi Menteri Kewangan, kerajaan mempunyai defisit yang begitu kurang, ya? Hutang yang begitu kurang. Jadi kalau inilah pemimpin yang kita nak angkat jadi Perdana Menteri, itu tidak lagi menjadi satu kesalahan. Ya, kita ada pemimpin seperti ini yang telah membuktikan sewaktu beliau menjadi timbalan Perdana Menteri. Dari segi kewangan, dari segi moralnya, ya, dari segi jiwa, roh Islam yang ada pada beliau. Beliau bukan seorang ulama, beliau bukan seorang ustaz. Tetapi ulama dan ustaz tidak semestinya mempunyai roh Islam yang sebenar. Ya, kadang ustaz ni hanya pakar dari segi hukum fiqh, tauhid dan sebagainya, ilmu-ilmu agama, cabang-cabang agama saja. Ya, tetapi tidak boleh memikirkan lebih jauh daripada itu. Ya, apa kehendak Islam? Ya, apa yang kehendak Islam yang sebenar? Secara yang lebih berhikmah, pandangan yang lebih baik bagi sebuah negara untuk melaksanakan satu negara yang mengikut mendapati ciri-ciri sebuah negara Islam yang baik. Ya, jadi bukan mudah. Sebab itu kalau kita lihat mengapa ulama-ulama dunia seperti Syekh Yusuf Qaradawi, ramai lagi ulama-ulama dunia yang terkemuka, mereka tidak jadi Perdana Menteri. Sebab mereka tahu, ya, beliau
hanya ulama tersohor boleh memberikan pandangan tentang beberapa kaedah hukum, ya, pandangan. Tapi beliau sendiri sedar bahawa beliau bukan seorang pemimpin negara. Beliau tidak mampu untuk memimpin negara. Kemungkinan beliau terbatas dari segi ilmu tentang keuangan dan sebagainya, ekonomi dan sebagainya. Ya. Tetapi Anwar Ibrahim menepati kesemua ciri-ciri yang diperlukan sebagai seorang Perdana Menteri. Ini jugalah ciri-ciri yang ada kepada pemimpin besar di Turki, ya. Erdogan. Ini yang selalu kita sebut, ya. Kalau Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi menteri, inilah Erdogan yang kedua muncul di Asia, ya. Erdogan bukan seorang ulama, ya. Pada asalnya Erdogan ini berada dalam parti, ya, parti Refah, tak salah saya. Sebuah parti macam parti Leban inilah kat Malaysia. Yang bercerita tentang hudud, pertentangan, itu saja modal. Akhirnya Erdogan keluar dan berada menubuhkan parti AKP, ya. Parti AKP di Turki. Dan parti ini bukanlah parti yang seperti parti Lebay, ya. Dia mirip kepada parti keadilan lah di Malaysia ni, ya. Jadi kalau orang nak tuduh, boleh katalah AKP parti liberal dan sebagainya. Tetapi bukan liberal. Inilah cara pandangan Islam yang dibawa dalam aspek pemerintahan, yang diterapkan dalam aspek pemerintahan. Kerana Islam itu bukan hanya boleh ditempek-tempekkan, ya. Bukan boleh hanya dilaung-laungkan di mulut saja, tetapi tidak ada hati dan juga tidak dilaksanakan, ya. Ya. Sekarang ni kalau kita tengok parti Islam di Malaysia jauh lebih mengarut, semakin lama semakin mengarut, ya, perjuangan mereka. Sekarang ni Allah tunjukkan kepada kita apa yang mereka selama ini sebut sebelum ini, mereka juga, ya, lakukan ketika mereka berkuasa. Ya, apa yang dulu ketika mereka hentam mengatakan hukum halal haram sebagainya, mereka lakukan perkara yang sama apabila melibatkan kepentingan mereka. Ya. Kalau dulu pengkhianatan itu satu hukum yang haram bagi parti PAS, pada sekarang ini pengkhianatan pada mereka tidak lagi haram. Atas alasan nak jatuhkan DAP. Ya. Mana ada kaum Islam, ya, melakukan perkara atas alasan nak jatuhkan DAP, maka kita terpaksalah bergabung dengan bersatu dengan Perikatan Nasional. Sebab Perikatan Nasional ini tidak ada DAP. Maka kita perlu bergabung dengan mereka walaupun terpaksa merampas mandat rakyat. Kerana yang lebih penting, kerajaan ini adalah kerajaan tanpa DAP. Sekarang tuan lihat sendiri, ya. Walaupun tak sampai setahun mereka merintah, tuan-tuan lihat sendiri. Walaupun tanpa DAP, apa yang boleh dibanggakan? Usah cerita pasal Islam lah. Ya, tak payah cerita pasal perkembangan Islam. Cerita pakai ekonomi dan juga perkara-perkara lain. Ya. Apa yang baiknya atau lebih baiknya daripada kerajaan Patah Harapan? Ada kerana mereka bagi duit, maka ya, Patah Harapan dulu tak bagi duit. Apakah tuan-tuan fikir kalau Patah Harapan merintah, berlaku COVID, maka Patah Harapan tidak memberi apa-apa? Ya, mereka beri duit COVID. Negara lain pun bagi duit kepada rakyat dalam keadaan COVID ni. Ya. Tapi apa yang mereka sapu dah ketika dalam keadaan COVID? Negara lain dalam keadaan COVID, mereka tidak fikir politik. Mereka fikirkan tentang rakyat. Tetapi di Malaysia ini, ketika COVID, mereka memikirkan tentang rampas kuasa. Mereka fikirkan tentang kedudukan. Tak cukup nak rampas kuasa di pusat waktu COVID, rampas pula di negeri-negeri. Ya. Tak cukup negeri yang dirampas, jatuhkan menteri besar. Cari jalan untuk jatuhkan sama mereka. Ya. Jadi Tuhan memperlihatkan bagaimana pengkhianat ini tidak akan senang duduk. Ya, selagi pengkhianat ini berkuasa, pengkhianat ini tidak akan senang dan akan terus mencari kekuasaan seluas mungkin. Ya. Tak cukup dengan kuasa yang ada, mereka akan dapatkan kuasa walaupun dengan apa cara sekalipun. Sebab itu saya katakan bahawa kalau perlu, tidak perlu kita nak tunggu PRU yang ke-15. Kalau kita ada peluang, kalau kita ada kaedah-kaedah yang tertentu yang boleh kita lakukan, maka kita kena hentikan pengkhianatan ini walaupun sebelum PRU yang ke-15. Kerana kita tak boleh benarkan pengkhianat ini menjadi kerajaan sehingga PRU yang ke-15. Kerana yang menjadi mangsa sementara nak menunggu PRU yang ke-15 ini, ya, entah bila-bila, COVID ni pun makan masa bertahun nak selesai. Ya,
yang menjadi mangsa adalah rakyat. Sekarang ini pun rakyat dah lupa dah tentang harga barang yang melambung naik sekarang ini. Rakyat lupa tentang minyak dah naik 2-3 sen hari ini. Ya. Dulu mereka menyalak, meroyan bila kerajaan Patah Harapan jatuh, minyak turun. Oh, hebat mereka kata. Ya, satu hari saja. Ya. Perkhidmatan Nasional jadi kerajaan, minyak dah turun menjunam katanya. Sekarang ni mereka tak berbunyi lagi tentang minyak naik. Mereka tak berbunyi lagi tentang harga barang naik. Ya. Kerana apa? Kerana mereka telah ditutup, ya, telah ditutup pemikiran mereka, dan mereka menganggap yang penting kerajaan ini tidak ada DAP. Itu pada mereka. Mereka rasa mereka berada dalam kedudukan di sebuah negara Islam yang selamat tanpa DAP. Tetapi kalau dilihat betul-betul, apakah sekarang ini mereka berada dalam keadaan selamat? Siapa yang menipu mereka tentang janji KWSP moratorium kalau tidak Melayu Islam, ya, yang sekarang ini, ya, kita lihat di media sosial berapa ramai yang mengungut tentang betapa susahnya nak keluar duit KWSP. Berapa ramai yang menunggu tentang moratorium. Siapa yang melakukan perkara ini, yang menyusahkan rakyat ini? Adakah pimpin DAP? Ya, pimpin Melayu Islam. Pimpin Melayu Islam. Ya. Jadi inilah yang sepatutnya kita terangkan kepada rakan-rakan kita. Jangan terang kepada lebay-lebay. Walang-walang ni susah. Kalau kita cerita dengan walang ni, dia kata tak ada masalah. Ini adalah ujian. Harga barang naik ini adalah ujian. Di zaman dulu, zaman Nabi dulu pun harga barang naik. Itu mereka ada dalil. Mereka ada dalil mereka. Mereka nak tukar Mercedes baru pun. Ya? Wakil rakyat mereka di Kelantan nak tukar Mercedes baru. Ya? Mereka ada dalil dia. Nabi dulu pernah menggunakan kuda perang yang mahal harganya. Apakah salah bagi kami, ya, lebay-lebay wakil rakyat, ya, yang juga seorang pendakwah menggunakan Mercedes? Sebab Nabi pun menggunakan kuda yang mahal. Mereka ada dalil. Ya. Dalam masa yang sama mereka tukar Mercedes. Dalam masa yang sama Tuan Bentor Rahman minta derma daripada rakyat RM10 seorang untuk nak bantu atasi masalah kerajaan yang kerajaan hadapi, ya, minta sumbangan daripada rakyat. RM10 seorang. Sepatutnya wakil rakyat lah korban dulu, ya. Bila wakil rakyat dah habis semua digadaikan untuk rakyat, dah tinggal soal dalam wakil rakyat ini, dah habis gadai, barulah minta dengan rakyat. Barulah betul dikatakan pemimpin Islam, ya, berjiwa Islam, ya. Mereka habiskan segala-galanya, ya. Bukankah mereka kata ulama itu pewaris Nabi, ya? Al ulama warisatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi, ya. Nabi sampai tak ada benda nak makan, baju koyak-koyak, makan ada sekeping roti pun kalau ada orang susah dia bagi kat orang ni, sampai dia tak boleh nak makan, ikat perut dengan batu dan sebagainya, ya. Pentingkan orang lain dahulu. Itu Nabi. Kita tak minta lah sampai macam tu, ya, lebih-lebih buat macam tu. Tapi takkanlah kamu pakai Mercedes, dalam masa yang sama kamu nak minta derma pula dengan rakyat, ya, untuk mengatasi masalah negara, untuk mengatasi masalah negeri, ya. Kemudian kamu jual lah nama agama, derma lah, inilah jihad, ya, jihad, dan kamu akan dapati pembalasannya bila kamu berada di akhirat kelak. Ini yang selalu mereka jual, dan walau-walau pun bertakbir lah kuat-kuat, kan. Kita kesian, ya. Nawai itu mereka betul, mereka mungkin rasa itu adalah jihad, tetapi dengan menggunakan istilah jihad inilah, ya, maka mereka dapat, ya, keuntungan peribadi masing-masing, ya, menggunakan istilah jihad ini. Penyokong pun sokong, yang untung pemimpin. Kita lihat sekarang, ya, wakil-wakil rakyat PAS hidup mewah, kita tidak masalah hidup mewah, ya, tetapi apa yang mereka perjuangkan itu dapat dilaksanakan ataupun tidak, ya. Apa mereka perkatakan itu dulu, ya, sewaktu mereka jadi pembangkang, mereka boleh laksanakan tidak sewaktu mereka jadi kerajaan, ya. Sekarang ni kalau kita lihat, keluarga Adib pun dah bising, tidak ada orang peduli dah kisah dia. Kenapa dulu, ya, keluarga Adib ni rasa bertuah kerana ada orang yang belanya, ya. Jadi kita tidak boleh persalahkan kepada keluarga Allahyarham Adib, ya. Mereka bukan orang politik, tetapi orang politik dulu menggunakan kesempatan ini, mengambil kesempatan di atas keluarga Adib, arwah Adib. Mereka berhimpun, berdemo dan sebagainya,
Ya, sebab tu kita jadi kerajaan dulu. Waktu PS jadi kerajaan. Ya. Sekarang ni mana pergi? Mana pergi mereka? Mana suara-suara yang perjuang kes Adib? Ya. Mana suara-suara yang perjuangkan RU355? Usah ceritalah pasal hudud. Ya. RU355 yang presiden mereka bawa sendiri pun di parlimen dulu. Dan mereka jadi kerajaan sekarang ini. Dan parlimen itu pula di bawah menteri yang lebay jadi menterinya. Ya, pun tak boleh nak bawa RU355. Tidak ada kekuatan nak bawa RU355. Sebab apa? Sebab dulu yang mereka bawa bukan kerana keikhlasan. Bukan kerana agama. Tetapi kerana kepentingan politik. Ya, nak menunjukkan kepada orang ramai bahawa mereka lah pejuang Islam yang sebenarnya. Bila Tuhan bagi mereka peluang, walaupun ikut atap, ya, mereka masih gagal laksanakan. Sekarang ni kalau kita tanya orang PAS, dia akan kata apa? PIMPAS akan kata apa? Oh, kami tidak boleh jadi nak buat RU355, tak boleh nak buat hudud sebab kami bukannya Perdana Menteri. Nak tunggu jadi Perdana Menteri pula. Kalau dulu kita tanya kat mereka, mereka kata apa? Kita tidak jadi kerajaan. Ya, maka kita tak boleh nak laksanakan. Kita tidak ada kuasa. Sekarang ni bila ada kuasa, dia tanya perkara yang sama. Mereka kata apa? Mereka kata, oh kami tidak jadi Perdana Menteri. Lantiklah Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Baru boleh nak buat RU355 ke, nak buat hudud ke, ya, nak potong tangan. Lantiklah Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Baru boleh. Alasan mereka pula. Ya. Mungkin satu hari nanti Allah nak tunjuk juga kepada kita, Haji Hadi jadi menteri. Tak boleh buat juga. Dia kata apa? Kami bukan tak nak buat. Kena perlu perkenannya Tuan Agong. Lantiklah Haji Hadi jadi Tuan Agong. Boleh. Tengok. Ini cara politik. Kita boleh baca. Walaupun benda ni berlaku, tapi kita boleh baca, tuan-tuan. Ya? Kerana pengalaman, sejarah kita bersama dengan mereka lama. Ya? Betul. Kalau Haji Hadi jadi Perdana Menteri, kalau tanya bakal hudud, dia akan kata, saya Perdana Menteri sahaja. Ya? Akhirnya, yang Tuan Agong nak lulus, kata lulus. Kalau lantik saya jadi Agong, boleh buat. Kan? Macam itulah orang politik bermain dengan agama. Ya? Seboleh-bolehnya nak tunggang agama ni semahu-mahunya. Ya? Macam berlaku di Perak, saya pernah sebut sebelum ini. Ya? Berlaku pengkhianatan di Perak ketika Datuk Nizar jadi Menteri Besar Perak. Ya? Pada tahun 2009, 3 orang adun khianat di Perak, 2 daripada keadilan, 1 daripada AP khianat. Maka tumbanglah Wabi Nizar. Wabi Nizar ni masa tu adalah AJK PAS Pusat. Ya? Maka meroyan habis puak-puak lebay ketika itu. Ya? Maki hamun siang malam, berceramah siang malam duk memaki pengkhianat-pengkhianat ini. Ya? Maka keluar dalil-dalil pengkhianatan dan sebagainya. Haram gaji, haram ini, macam lah. Ya? Kerajaan kordeta lah. Maka lebay-lebay ini berpakat lah dengan kita rakan-rakan dalam Pakatan Rakyat. Membuat persidangan di bawah pokok. Ya? Persidangan Dewan Undangan Negeri bawah pokok di negeri Perak kerana membantah speaker di negeri Perak. Begitu sekali sampai ke tahap mereka berbaring di jalan raya depan Istana Perak. Ini kisah nak lawan istana ni bukan baru ni je. Ya, baru ni 3 adun ni tak nak jumpa Sultan kerana panggilan Haji Hadi itu lebih besar daripada panggilan Sultan. Ya, Sultan panggil tak nak datang sebab Haji Hadi panggil. Murabbi mereka panggil, mana boleh nak lawan tuan. Ya, masuk neraka nanti. Maka mereka kena pergi dulu jumpa murabbi mereka. Barulah mereka sekarang ni tergigih nak jumpa dengan Sultan. Ya. Ini bukan kali pertama. Sebelum itu, tahun 2009, lebay ini jugalah ya, yang menunjukkan perangainya. Ya. Sebab tu krisis Perak tahun 2009, di mana lebay-lebay ini berbaring-baring di jalan raya. Ya. Meronta-ronta. Kalau tuan-tuan tengok video dia gambar dia kadang lawak juga kan. Tapi kesian juga. Kerana ada yang telah pun jadi almarhum. Ya. Berguling-guling di jalan raya kerana nak menentang Majlis Angkat Sumpah. Waktu itu MB Zamri Kadir. Ya? Mereka berguling-guling depan istana ni. Ya? Waktu itu mereka ditanamkan dengan perasaan kalaulah sekiranya kami dilanggar di depan istana, maka kami mati nanti tidak perlu dimandikan dan disolatkan. Kami akan mati dengan darah-darah kami, maka kami akan menjadi orang yang mati syahid lah. Ya? Kami akan berdamping dengan Ibrahim Libya di alam barzah nanti. Ya? Pada anggapan mereka, ya, pada pemikiran mereka ketika itu. Kerana membantah
pengkhianatan yang berlaku di Perak. Tetapi Tuhan nak tunjuk sekejap. Ya, Tuhan nak tunjuk perangai lebay ni tak lama, sekejap saja. Ya. Kita lihat Februari yang lalu, puak-puak ini juga menjadi pengkhianat, ya, membantu pengkhianatan, di mana kerajaan PN jadi kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat ini. Ya. Kerajaan yang tidak ada hak sebenarnya untuk menjadi kerajaan kerana dibantu dengan sokongan daripada UMNO dan juga PAS. Ya. Di mana ketika itu hukum pengkhianatan, ya. Kalau tanya mereka kata apa? Oh, kali ini tak apa sebab matlamat kita nak hapuskan DAP. Katanya mereka sekarang ni, ya. Apakah mereka lupa tahun 2009 ketika mereka berjihad mempertahankan Wabi Nizar? Ketika itu kerajaan Wabi Nizar dalam Dewan Undangan Negeri yang paling ramai parti mana? Ya, DAP ketika itu paling ramai di negeri Perak. Dalam termasuk semua sekali Pakatan Rakyat, DAP adalah parti yang paling banyak kerusi di Dewan Undangan Negeri Perak ketika itu. Yang kedua keadilan, yang ketiganya parti PAS. Ya. Tetapi Undang-Undang Tubuh Negeri Perak difahami oleh pimpinan DAP bahawa DAP tidak boleh menjadi menteri besar, ya. Maka DAP berlapang dada menghormati perlembagaan Undang-Undang Tubuh Negeri Perak. Maka DAP memberikan peluang kepada keadilan dan juga PAS untuk berbincang. Ya, sama-sama bincang siapa nak jadi menteri besar. Parti kedua terbanyak ketika itu keadilan, tetapi tidak ada tokoh yang dilihat mampu untuk menjadi menteri besar. Maka bersetuju sepakat suara untuk menaikkan Wabi Nizar sebagai menteri besar Perak. Ketika itu kerajaan Pakatan Rakyat Perak memang majoritinya dalam DUN adalah DAP. Kenapa ketika itu tidak ada hukum, ya? Tidak ada hukum halal haram bersama dengan DAP. Kenapa sekarang ini waktu nak khianat timbul pula boleh, harus, darurat kita kena juga khianat kali ni. Kenapa? Kerana DAP situ. Kita kena buang DAP. Habis tu MCA tak apa. MCA tak masalah. Ada dua ketul dia MCA dalam parlimen, dia kata tidak ada masalah. Walaupun dua ketul ini berjaya dengan agenda mereka. Ya, dua ketul ini. Dua ketul ini mungkin sokong hudud. Kan? Sebab itu bagi debai tidak ada masalah. Sokong kerajaan Pakatan Nasional. Ya. Serupa juga kata kita jadi Pakatan Harapan. Macam-macam disebut tentang Pakatan Harapan. Ya. Tidak boleh sokong Pakatan Harapan kerana dalam tu ada kes semburit dan sebagainya. Sekarang ini mereka berada dalam kerajaan Pakatan Nasional. Orang yang mereka kata semburit-semburit itu di mana sekarang ini? Ya, adalah pemimpin mereka. Ya, Menteri Kanan mereka sekarang ini. Yang berada bersama dengan mereka. Bermesyuarat sekali dengan mereka. Di situ Tuhan tunjukkan satu persatu. Ya. Diselak jubah lebay ni satu persatu, maka kita tahulah, ya, siapa sebenarnya parti PAS ini. Ya. Jadi kita dah banyak cerita pasal PAS, kita lupa cerita pasal Indra Mahkota. Okey, balik pada cerita Indra Mahkota. Ini mauduk kita sebenarnya ni. Ini baru nak buka timah ni, ya. Baru nak mula ni. Okey, kita tengok dulu. Kawan kita sini, kawan kita sembang sedap ni. Ya. Azmanuddin yang menipu tu setan katanya. Guna Sigaran masa itu pun Hadi nak join dengan UMNO nak tubuh kerajaan. Itu betul tu, ya. Di Selangor, berlakunya di Selangor ketika itu, ya, perbincangan di Selangor. Masa itu pun Hadi nak join dengan UMNO nak tubuh kerajaan, kata Guna Sigaran. MC kawan kita Hadi Mereng kata tu Luqman Bakar. Okey, kerja menipu kata Lee. Muhammad Saleh alabai kencing lecong. Awi Ramli terbaik. Jadi itu di antara siri-siri yang kita berceritakan tentang perangai PAS ini. Ya. Kita bukanlah semata-mata nak menjatuhkan PAS. Ya. Kerana kita simpati dengan rakan-rakan kita yang selama ini mengharapkan PAS berjuang betul-betul, ya, untuk Islam, menegakkan keadilan dan juga menentang kezaliman. Ya. Tapi bagaimana kita nak harapkan parti ini menegakkan keadilan kalau parti ini juga tidak berlaku adil apabila bersekongkol dengan pengkhianat. Sepatutnya langkah PAS paling bijak ketika selepas peristiwa Syaitan adalah PAS berkecuali, ya, ataupun PAS mendesak diadakan PRU, mengadakan PRU, ya, kerana kerajaan PS telah jatuh, kerajaan mandat kerajaan ini telah dijatuhkan, ya.
Dan PAS sepatutnya tidak boleh bersama-sama dengan pengkhianat. PAS sepatutnya buat pilihan yang ke tengah, yang tengah-tengah, iaitu menuntut PRU diadakan segera. Ataupun paling kalau PAS rasa sepatutnya PAS menyokong Patah Harapan, kerana Patah Harapan inilah pilihan kerajaan yang dipilih oleh mandat rakyat. Apa salahnya kalau PAS sokong seketika? Kerana untuk menghormati pilihan rakyat dalam PRU 14. Ya. Ataupun PAS tidak mahu sokong PAS. Sepatutnya PAS membuat pendirian berkecuali ataupun PAS membuat keputusan untuk mengadakan PRU. Mendesak Yang Tuan Agong untuk mengadakan PRU. Bukan campur tangan untuk memberi sokongan kepada pengkhianat. Ya. Sekejap, bateri habis. Bagaimana kita nak boleh terima? Bagaimana akal kita boleh terima sebuah parti yang katanya parti yang memperjuangkan Islam, Al-Quran, hadis, ijma' dan ulama boleh membuat keputusan untuk bersama dengan pengkhianatan. Apa hujah mereka? Apa hujah mereka? Di mana datangnya hujah mengatakan boleh mengadakan kerjasama dengan pengkhianatan? Kalau hujah itu boleh dilakukan, maka apa yang dilakukan oleh UMNO sewaktu merampas Perak tahun 2009 itu adalah halal hukum dia. UMNO juga boleh membawa hujah yang sama. Kenapa kami boleh khianat? Kerana kerajaan Nizam ini majoritinya adalah DAP. UMNO boleh kata hujah begitu. Kami khianat kerana kerajaan Nizam ramai DAP. Memang betul pun ramai DAP. Kalau itu yang nak dijadikan hujah. Dan hujah ini digunakan oleh PAS untuk menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Tapi apakah berbaloi dengan tindakan memberi kerjasama dengan pengkhianat? Tidak berbaloi. PAS tidak dapat jawatan tinggi dalam kerajaan Pakatan Harapan. Bahkan diberi kementerian-kementerian yang cokia-cokia. Sepatutnya PAS ni paling tidak berdapatlah Menteri Agama. Kan? Tak dapat. Dapat jadi Menteri Alam Sekitar yang cuma jaga pencemaran tong-tong sampah. Haji Hadi, presiden mereka. Murabi. Murabi. Hanya jadi duta khas. Sebab mungkin Muhyiddin tahu level Haji Hadi nak lantik sebagai menteri apa. Kita tak tahu. Kan? Wartawan tanya lain, jawab lain. Masalah juga nak lantik menteri. Maka jadilah duta khas. Itu pun sampai sekarang kita tak nampak pun apa peranan duta khas yang dibawa oleh Haji Hadi ini. Apa kenyataan resmi daripada duta khas mewakili kerajaan Malaysia? Tidak ada kenyataan resmi. Kalau kita buka Facebook beliau, hanya cerita tentang buku tulisan beliau, mempromosi buku lah. Kemudian petik 2-3 hadis, tepek kat Facebook. Petik Al-Quran, tepek kat Facebook. Ini bukan kerja duta. Ini cukuplah motor senik yang buat kerja ni. Tepek Al-Quran, jual agama. Tepek ayat Al-Quran, jual agama. Tepek hadis, putar belit kan. Ini bagi motor senik lah yang buat. Tak payahlah Presiden PAS buat. Presiden PAS dah kerja duta. Ceritalah pasal peperangan yang berlaku di luar negara antara negara-negara Islam. Peperangan penindasan yang berlaku di negara Islam. Ini kerja kamu. Tapi kamu tak tahu. Sesilap dia pun tak tahu negara Islam mana yang tengah berperang sekarang ni. Negara Islam mana yang tengah tertindas sekarang ni. Kalau tanya dia pun tak tahu. Okey. Lokman Bakar, duta khas makan gaji haram. Okey, saya tak berani katalah gaji itu haram halal kan. Tapi kerja pengkhianatan itu memang haram lah. Kerja pengkhianatan, menyokong pengkhianatan itu adalah satu kerja yang haram. Di sini saya beranilah. Kalau siapa-siapa lebih PAS ada kat sini, motor senik ke kalau dengar. Saya berani berdebat dengan lebih-lebih PAS ni. Kau bawa lah tebal mana pun kitab Al-Quran. Saya sedia berdebat dengan kamu. Di mana saja, di markas PAS pun tak apa. Kita tentang mauduk. Adakah pengkhianatan PAS di dalam kerajaan membantu kerajaan Pakatan Harapan ini, hukumnya halal atau haram, kau bawa lah kitab. Saya boleh berdepan dengan motor senik. Dia ulama lah ni. Kalau dipaham. Dan pengkhianatan, bab pengkhianatan ni pun saya dah cabar ahli Parlimen Indah Mahkota untuk berdebat dengan beliau di kawasan beliau sendiri. Tak jauh. Saya duduk di Kuantan, dia Parlimen Mahkota. Saya dah pernah buat cabaran kepada beliau untuk berdebat di dalam kawasan Parlimen Indah Mahkota secara terbuka dengan beliau. Secara terbuka dengan beliau tentang adakah beliau ini seorang pengkhianat ataupun tidak.
Ya, saya dah keluarkan dalam video ucapan saya dah keluarkan dalam Facebook, dan hari ini saya nak ulang, ya, dengan Wadi Saifuddin Abdullah ini sekali lagi saya nak ulang, Menteri Komunikasi ini, ya, bukan masalah siapa hebat, ya, nak cari kebenaran. Apa kamu ada pengkhianat ataupun tidak, itu saja tajuk dia. Ya. Saya tidak perlu wakil. Saya tak mahu kawan saya jadi kambing hitam oleh Wabi Saifuddin. Saya nak bertemu dengan Wabi Saifuddin sendiri, ya. Mungkin beliau kata, apa level kamu, ya, saya ni menteri. Kalau itu jawapannya tak payahlah, ya. Nak tunggu level tak payah, ya. Kerana nak memahami siapa pengkhianat ni tak perlu belajar tinggi-tinggi, ya. Tak perlu nak belajar sampai PhD dan sebagainya, ya. Nak tahu takrif pengkhianatan ini. Tak perlu kitab besar-besar, tak perlu kitab tebal-tebal, tak perlu nak hafal hadis Al-Quran, ya. Nak tafsirkan pengkhianat ini, tafsir orang kafir pun boleh tafsir. Apakah maksudnya pengkhianatan, ya? Mana lebih bahaya, musuh ataupun pengkhianat, ya? Okey. Luqman Bakar, Indra Mahkota, mana telur katanya. Rajani Said, Hadi bukan ustaz, lagi jauh ke dianggap ulama. Ini, ya, macam manalah cara Hadi berfikir tu, ya. Selaku seorang pemimpin nombor 1 PAS, kata Rajani Said. Azmanuddin, nak dapat status ulama dan ustaz, dah boleh jadi ahli PAS katanya. Okey, Asrak Wan kata, bontot dia besar, pudin tu katanya. Macam harta pula, ya. Jadi, Saifuddin Abdullah ini asalnya daripada UMNO. Ya, dalam UMNO ni tak boleh cik makan, ya. Dalam UMNO ni beliau tidak dapat meningkat lebih tinggi. Beliau paling tinggi pun beliau hanya dapat jadi Timbalan Menteri Pengajian Tinggi, ya, sebelum disingkirkan, bukan singkirlah, sebelum ditenggelamkan, ya, kerjaya politik dalam UMNO, ya. Semakin lama semakin tenggelam. Apatah lagi bila beliau kalah pula di Parlimen Temeloh sewaktu beliau bertanding dengan Nasruddin Tantawi. Tantawi itu menang pun kerana bertanding atas Pakatan Rakyat ketika itu, ya. Di atas kekuatan Pakatan Rakyat, Tantawi menang di Temeloh, mengalahkan Saifuddin. Ya, ketika itulah Saifuddin merasakan kerjaya politiknya, ya, dah tak bolehlah diselamatkan lagi di dalam UMNO, ya. Kerana hanya dikalahkan oleh Lebay Tantawi saja, ya. Lebay Tantawi menang pun sebab ada sokongan daripada Dun Metakap, daripada kaum-kaum Cina yang main di Temeloh, ya. Kalau harapkan orang PAS, memang tak ada dalam deposit lah Tantawi ni, kan. Jadi Tantawi pun menang. Dan ketika itulah, pada tahun 2015, selepas itu barulah Saifuddin memohon untuk menyertai Parti Keadilan, ya. Pada tahun 2015, Saifuddin Abdullah ini yang tidak lagi dipedulikan oleh UMNO ini mohon untuk menyertai Parti Keadilan Rakyat, ya. Sebelum itu, Pahang ini, sebelum Saifuddin Abdullah, ada lagi tokoh UMNO yang terkenal, veteran UMNO yang terkenal menyertai keadilan, iaitu Datuk Fauzi Abdul Rahman, ya. Sekarang ini Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman yang menjadi pengurusi keadilan yang setakat ini paling lama lah, ya, jadi pengurusi keadilan dan menunjukkan prestasi yang begitu baik, ya, di bawah beliau lah. Maka kita dapat 2 DUN, ya, 1 parlimen lagi, ya, di bawah pentadbiran Datuk Fauzi Abdul Rahman, ya. Dan Datuk Fauzi Abdul Rahman ini adalah seorang veteran UMNO, pernah jadi Timbalan Menteri juga, ya, pernah jadi Adun Besrah begitu lama, ya. Dan beliau menyertai keadilan, dan sehingga hari ini beliau istiqamah terus kekal bersama dengan Parti Keadilan, ya. Walaupun sekarang ini beliau bukan lagi pengurusi keadaan negeri Pahang, dan beliau bukan juga ahli Parlimen Indra Mahkota, kerana beliau berkorban, ya, memberikan sit Parlimen Indra Mahkota itu secara sukarela, bukan disuruh oleh parti pun, ya. Saya di Pahang, saya dalam Majlis Pimpinan Negeri Pahang, saya berada dalam Majlis Pimpinan Negeri Pahang. Kita tahu bahawa kerusi dalam kota ini dilepaskan oleh Datuk Fauzi kepada Saifuddin Abdullah ini, ya. Bukan beliau lah yang menentukan Saifuddin Abdullah, tapi dilepaskan kerusi itu, dikosongkan kerusi itu kerana beliau memilih untuk bertanding di DUN Sungai Lembing di bawah parlimen saya lah, paling besar, ya. Bukan atas arahan parti, ya. Kalau ikutkan parti lebih suka Datuk Fauzi kekal di Parlimen Indra Mahkota kerana beliau mendapat kemenangan yang besar, majoriti jauh lebih besar sebelum itu. Sebelum itu Parlimen Indra Mahkota diwakili oleh YB Azan Ismail yang sekarang ini pengurusi keadilan Terengganu, ya, dengan majoriti agak kecil ketika itu. Kemudian bila Datuk Fauzi bertanding, ya, beliau mendapat majoriti yang besar. Ya, sepatutnya beliau kekal kat situ. Kalau beliau fikirkan tentang kepentingan dirinya,
beliau akan kekal di indra mahkota kerana confirm menang, ya. Tetapi beliau membuat pilihan, ya, meninggalkan kerusi itu dan beliau bertanding di Dewan Undangan Negeri Dun Sungai Lembing, kawasan Kubu UMNO, yang kita tahu memang susah nak menang, kawasan Felda, kan. Tetapi Datuk Fauzi mempunyai pendirian ataupun mempunyai pemikiran yang berbeza. Beliau menyatakan sekiranya beliau bertanding di dalam mahkota, beliau tidak dapat menambah apa-apa kerusi. Sudah pasti kita menang. Beliau bercita-cita untuk menambah kerusi Dun di negeri Pahang, ya. Tentang berjaya atau tidak yang lain, ini adalah usaha, ya. Setiap usaha ini belum tentu berjaya atau tidak, tapi sekurang-kurangnya kita menghargai usaha beliau, ya. Atau usaha beliau itu untuk bermatlamat untuk menambahkan kerusi bagi Pakatan Rakyat ketika itu, ya, di negeri Pahang. Sebab itu beliau berhijrah ke Dun Sungai Lembing, ya. Dan kosong di Indra Mahkota. Ketika itu cabang Indra Mahkota ada calon-calon yang tertentu untuk diangkat menjadi calon di Parlimen Indra Mahkota. Beberapa kali masyarakat cabang, ya, telah menyalahkan calon-calon daripada kalangan mereka untuk diangkat, ya. Dan pertemuan diadakan bersama dengan pimpinan parti daripada pusat. Ada cabang tegas pada asalnya untuk menentukan bahawa calon Indra Mahkota itu adalah calon yang dipilih sendiri oleh cabang. Tetapi, ya, Saifuddin Abdullah ini mendapat simpati yang lebih daripada pihak-pihak atasan, ya, kerana beliau ketika itu adalah setiausaha sekretariat Pakatan Harapan dan beliau tidak ada tempat, ya, untuk bertanding yang boleh memberikan kemenangan kepada beliau, ya. Ketika itu Parti Keadilan mahukan supaya Saifuddin Abdullah ini kalau bertanding adalah tempat-tempat yang mesti boleh membawa kemenangan kepadanya, ya, tempat yang selamat, ya. Dan puas tempat, banyak tempat yang telah dicuba. Saya tahu beliau pernah cuba untuk masuk di Parlimen Bentong, dah buat pun bilik gerakan, ya, pejabat untuk Saifuddin Abdullah bertanding di Parlimen Bentong. Tetapi Parlimen Bentong telah dibincang oleh Perdana Pusat adalah milik DAP. DAP nak pertahankan lagi di Bentong kerana pada PRU sebelum ini DAP hanya kalah sikit saja. Maka DAP rasa wajar diberi peluang untuk Wong Tak bertanding sekali lagi di Bentong untuk menang di Bentong kerana dulu pun beliau tewas sikit sangat, ya. Sebab itu Bentong diberikan kepada DAP. Nak bawa balik Saifuddin ni ke Temerloh untuk bertanding di Parlimen Temerloh, ya, tak boleh. Sebab apa? Pertama sekali kita dah bincang Parlimen Temerloh ini adalah seat yang diberikan kepada Amanah. Yang kedua, nama Saifuddin di Temerloh ini sudah rosak, ya. Sebab itu mula kalah waktu beliau UMNO pun, ya, beliau tidak dapat sokongan, ya. Bagaimana beliau nak bertanding di bawah Pakatan Rakyat dengan bawa nama orang yang sama. Jadi sebab itu kita tidak memikirkan Temerloh bukan tempat yang sesuai untuk Saifuddin, walaupun itu kampung dia, ya. Jadi di mana tempatnya? Akhirnya peluang yang dibuka oleh Datuk Fauzi itu, ya, telah pun dipandang oleh parti adalah Parlimen Indra Mahkota, adalah parlimen yang sesuai untuk Saifuddin Abdullah bertanding, walaupun beliau bukan orang situ, tetapi beliau orang Pahang, ya, orang Pahang. Maka beliau ditempatkan di Parlimen Indra Mahkota, ya. Ada yang salahkan Datuk Fauzi yang letakkan, ya, sebenarnya Datuk Fauzi tidak pernah, ya, mengangkat beliau bersungguh-sungguh untuk menggantikan tempatnya, ya. Ini adalah satu keputusan yang dibuat walaupun pada mulanya ditentang oleh cabang sendiri atas dasar cabang melihat bahawa sepatutnya Parlimen Kota ini diwakili oleh anggota cabang sendiri, kerana cabang ini dalam anggota ketika itu ada banyak, ya, pelapis yang boleh bertanding di situ. Tetapi mandangkan Saifuddin ini namanya di Pakatan Harapan bukan nama yang kecil-kecil, ya. Beliau ketua sekretariat Pakatan Harapan, maka sewajarnya beliau mesti menang untuk menjaga imej Pakatan Harapan. Maka tempat yang diberi adalah kawasan yang selamat, ya. Masa itu di Selangor pun tak bagi seat dekat beliau. Walaupun beliau ni kartel hebat. Orang kuat Azmin. Tapi waktu itu Azmin yang menjadi besar, Azmin pun tak kasih seat dekat beliau. Yang kasih seat siapa? Yang kasih seat Keadilan Pahang. Keadilan Pahang, ya. Terima kasih banyak kepada Datuk Fauzi, ya, beri seat kepada beliau untuk bertanding nak menyelamatkan kejayaan politik beliau. Di Temerloh beliau ditendang sewaktu wakili UMNO. Di tempat lain tidak ada mana negeri yang boleh tawar kepada beliau bertanding kerusi selamat. Bahkan di kerusi Azmin, ya, pemimpin yang beliau puja,
kartel ni, pemimpin yang beliau puja pun tak bagi beliau kerusi bertanding di Selangor. Wahal Selangor kerusi negeri yang kita dah perintah. Tempat yang selamat banyak di Selangor kalau nak berikan kepada Saifuddin. Tapi kenapa tak diberi kepada Saifuddin? Sebab di Selangor pun ramai yang berebut tempat. Ramai yang jadi wakil rakyat. Jadi akhirnya keadaan Pahang sendiri yang beri laluan kepada Saifuddin bertanding di Premier Indra Mahkota. Walaupun cabang sendiri agak keberatan, tetapi demi kerana setia kepada parti, setia kepada presiden parti, setia kepada keputusan parti, maka keadilan cabang keadilan Indra Mahkota berlapang dada dan mengarahkan semua jentera turun untuk bantu Wabi Saifuddin Abdullah. Termasuk saya ketika itu. Saya tidak pegang jawatan ketua cabang ketika itu, saya hanya sebagai setiausaha cabang. Saya berkempen. Ramai kita teman kita, daripada cabang-cabang lain, apatah lagi cabang Indra Mahkota yang berdukung serumus membantu untuk kemenangan Saifuddin Abdullah. Walaupun kita tahu bahawa kursi itu memang kita boleh menang, kerana tempat ini telah pun dibersihkan, ditinggalkan Datuk Fauzi dengan begitu baik sekali. Datuk Saifuddin cuma basuh kaki saja masuk, basuh kaki saja masuk. Maka jentera-jentera digerakkan bertungkus lumus, jentera nak berikan kemenangan kepada Saifuddin Abdullah. Pertama, beliau adalah daripada negeri Pahang sendiri. Yang kedua, beliau adalah sekretariat, setiausaha sekretariat Patah Harapan. Mesti diberikan kemenangan. Yang besar, kalaupun kata orang tu bukan sekadar mau menang, tetapi kemenangan yang meyakinkan, sebagai beliau sebagai sekretariat Patah Harapan, membawa imej Patah Harapan. Maka semua bekerja. Yang tak mengenali beliau, yang tak biasa dengan beliau, yang tahu perangai beliau semua, tak, masa itu semua dilupakan. Yang penting adalah imej ataupun mewakili parti ketika itu. Maka semuanya berkorban masa untuk menentukan kemenangan Wabi Saifuddin Abdullah ini. Tapi apa yang berlaku, tuan-tuan? Apa yang berlaku? Apabila kita dah berikan tempat, dan tempat yang kemenangan yang begitu mudah, kemenangan yang dibantu oleh jentera-jentera yang bertungkus lumus, jentera yang tak dapat apa-apa ni. Kebanyakan mereka yang bantu kemenangan beliau tak dapat apa-apa pun. Bahkan suatu beliau menjadi bawah menteri di bawah kerajaan Pakatan Harapan pun, jentera-jentera lain-lain tak dapat apa-apa pun. Seorang dua saja yang mungkin bekerja di pejabatnya, itu pun ada yang kena buang selepas tu. Saya tak mau ceritalah. Sebab apa kena buang? Sebab pemilihan parti. Itu saja. Bila pemilihan parti, kamu tak sokong kartel, dibuang. Walaupun orang ini bekerja keras bantu beliau. Itu masalah yang sebelum beliau khianat. Masalah ini pun dah nampak lah. Saya dah nampak lah. Sebelum beliau khianat pun, dia dah khianat dulu dengan beberapa orang pimpinan cabang, jentera-jentera cabang yang membantu beliau. Beliau lebih awal khianat dengan orang ini sebelum pengkhianatan yang terbesar, iaitu meninggalkan keadilan dan juga keluar dari Patah Harapan untuk menjadi pengkhianat. Sebab itu saya rasakan bahawa Saifuddin Abdullah ini tidak akan selamat. Sudah pasti tidak akan selamat. Pengkhianat ini akan juga bertemu dengan pengkhianat akhirnya nanti. Dan dia akan dijatuhkan juga oleh rakan-rakannya sendiri, daripada UMNO terutamanya. Sekarang ni kalau tuan-tuan tengok, di media sosial, kalau tuan-tuan tengok pimpinan-pimpinan UMNO, orang cyber trooper UMNO, khususnya di Indra Mahkota, saya selalu ikuti, saya memantau, kebanyakan mereka berazam bahawa akan pastikan bahawa Saifuddin Abdullah ini bukan calon tunggal yang akan bertanding mewakili Pakatan Nasional di Indra Mahkota. UMNO akan masuk bertanding juga, di Indra Mahkota. Walaupun saya dapat tahu Menteri Besar Pahang macam beri lampu hijau kepada Saifuddin Abdullah untuk bertanding kekal di Indra Mahkota. Tetapi ini dipertikaikan oleh UMNO di Indra Mahkota. Boleh kata Saifuddin Abdullah bertanding di Indra Mahkota atas tiket bersatu. Bersatu pun tidak wujud di Indra Mahkota. Kerana bersatu yang dulu, bahagian bersatu Indra Mahkota dulu, suatu dalam Patah Harapan, bersatu tu dah keluar. Mereka wujudkan Parti Pejuang. Yang ada sekarang ni Pejuang.
Yang dulunya ketua bahagian Bersatu dalam kota, dah jadi pejuang. Jadi di mana parti Bersatu dalam kota? Tak ada. Bahagian pun tak ada. Apatah lagi cawangan. Macam mana nak bertanding di Parlimen di dalam kota? Ini kata orang UMNO lah. Sedangkan UMNO katanya ada bahagiannya. Ada cawangan-cawangan mereka di setiap kawasan di Parlimen dalam kota. Jadi UMNO lebih berhak bertanding. Itu kata penyokong-penyokong UMNO lah. Ya. Dan saya dapat rasakan bahawa di dalam kota, kalau dikekalkan juga Saifuddin bertanding di bawah tiket Perikatan Nasional, ya, atas nama Bersatu, sudah pastinya akan berlaku pertandingan UMNO, Bersatu dan Keadilan sudah pastinya akan bertanding. Keadilan tidak ada masalah. Keadilan boleh bertemu dengan Saifuddin, itu lebih baik. Ya, one by one dengan Saifuddin lebih baik. Ataupun kita bertemu dengan UMNO, one by one pun tidak ada masalah. Kerana kita dah biasa bertempur dengan UMNO. Dan kalau berlaku 3-4 penjuru pun tidak ada masalah bagi keadilan. Kerana kita ada prinsip lawan tetap lawan. Ya? Ini kelebihan keadilan. Bila kita pegang prinsip lawan tetap lawan, ini mendatangkan semangat kepada kita. Soal menang kalah lain cerita. Ya? Lawan tetap lawan. Okey. Azmanuddin, pengajaran buat PKR di masa akan datang untuk terima bekas parti lain. Okey. Muhammad Saleh, Syaitan PAS mulut besar. Asraf Mustafa, celaka Saifuddin ni. Ya? Kalau nak fikirkan baki hamun kepada Saifuddin ni, saya rasa bergantang-gantang. Dalam Facebook cerita lah. Ya. Sampai bini dia ni kalau kena kutuk dalam Facebook, dia buat polis, itu je. Bila habis tak tahan, kena kutuk, dia buat polis. Manja sangat. Sebab tu saya nasihatkan kepada perempuan untuk Saifuddin ni, kalau tak tahan, tak payah masuk Facebook lah. Kerana kamu kena akur, ya? Kamu kena sedar bahawa tidak ada pengkhianat yang selamat dalam dunia ni. Ya? Kalau di dunia pun dah kena keji, dah kena kutuk, dah kena kecam, di akhirat nanti kamu jawablah. Ya? Kamu kamu tak bagi apa-apa pun kepada penyokong-penyokong kamu, ya? Kepada jentera-jentera kamu. Ya? Ucap terima kasih pun tidak. Ya? Kamu khianat mereka. Kamu khianat mereka. Ya? Waktu susah, kamu perlukan mereka. Bila kamu dah senang, kamu tinggalkan mereka. Ya? Jadi pengorbanan mereka di cabang-cabang, ya, pengorbanan mereka di cabang-cabang sikit pun kamu tak hargai. Malah dalam parlimen kamu mempersendakan kami dalam Perkhidmatan Harapan. Ketika kamu menjawab pencerahan daripada YB Segambut, ya, kamu boleh kata YB Hanayuh, kamu ni timbalan menteri PH, patutlah PH tak lama ke pemerintah. Ini datang daripada mulut kamu, Saifuddin Abdullah. Kamu boleh kata kepada Hanayuh, kamu boleh tahu ke Hanayuh, ya, dia diangkat oleh rakyat berapa puluh ribu majoriti, beliau menang, ya, dapat mandat rakyat, dan beliau masih kekal bersama dengan Harapan waktu susah dan juga waktu senang. Beliau seorang bukan Islam, bukan Melayu, bukan Islam, tapi beliau lebih bersih, berjiwa bersih, lebih mulia daripada kamu yang orang Melayu Islam yang khianat ini. Ya, jangan ingat orang kafir ini, sebab tu saya katakan, ya, bezanya kamu akidah saja kamu Islam, dia bukan Islam, tapi moral, ya, kebersihan jiwanya jauh berbeza kamu daripada Hanayuh. Hanayuh menang besar. Kalau beliau khianat pun tidak ada masalah, beliau menang besar di Segambut. Beliau dipindahkan, dulu pun beliau pernah bertanding tempat lain, beliau menang. Kemudian beliau diarah oleh parti bertukar tempat, beliau masih lagi menang dan kemenangan yang besar. Ya. Tapi beliau boleh berada dalam parti Pertahanan Harapan waktu susah. Waktu jadi kerajaan, beliau hanya jadi timbalan menteri kepada kawan. Kerana bila tumbang, beliau masih kekal. Tidak seperti kamu. Ya. Waktu kamu susah, parti angkat kamu. Waktu UMNO tenang, kamu di Temerloh, parti angkat kamu. Bertanding di tempat yang sedap, tempat yang selamat, tempat pengerusi keadaan Pahang. Bukan senang. Ya. Berapa ramai dalam Pahang ni orang lama dalam PKR yang berjuang. Ya. Saya baru. Ramai lagi yang berjuang tahun 98 di Pahang ini. Ya. Mereka pun tak dapat merasa duduk di kerusi bekas pengerusi keadaan Pahang. Ya. Kamu baru tahun 2015 masuk. Masuk keadaan tahun 2015. 2016, 17, 18, tak sampai 3 tahun. Kamu dah jadi calon. Tempat kamu bertanding di tempat bekas pengerusi keadaan Pahang. Tempat yang paling selamat kamu diberi tempat. Ya. Kenapa kamu boleh khianat? Kenapa kamu sampai hati dan tergamak mengkhianati? Kalau kamu tak fikir tentang rakyat pun, paling tidak kamu fikir tentang Datuk Fauzi. Datuk Seri Fauzi Abdul Rahman. Ya. Beliau sekarang amat kecewa, saya faham. Ya. Beliau orang paling kecewa
dan beliau merasa begitu bersalah sekali. Ya, kerana mengosongkan kerusi Perdana Menteri Kota, bagi kamu masuk, akhirnya kamu menyumbangkan satu kerusi untuk pengkhianatan ini menjatuhkan ya, kerajaan Pertahanan Rapat. Sebab itu saya katakan, Saiful Jamdullah, ya, kalau kamu betul nak jantan, berdepan dengan saya. Kamu tak perlu berdepan dengan Wabi Fauziah, ya, berdepan dengan saya di Parlimen Nama Kota. Kita berdebat di depan rakyat Parlimen Nama Kota. Biar rakyat Parlimen Nama Kota menilai apakah yang kamu lakukan itu betul, menepati, bukan saja menepati Islam atau tidak, menepati moral sebagai seorang manusia. Ya. Dulu saya hormat kamu. Suatu kamu dalam UMNO, saya lihat kamu ni seperti seorang timbalan menteri yang mempunyai jiwa yang baik, ya, berani berdepan, berdebat dan sebagainya. Rupanya jiwa kamu kecil, ya, bila kamu diuji dengan satu kekuasaan, bila kamu ditawarkan dengan jawatan yang lebih besar daripada yang pernah kamu miliki. Dulu kamu timbalan menteri, sekarang ni kamu berada dalam PS, kamu jadi menteri, kamu jadi khianat pun kamu jadi menteri. Maka sebab itu kamu lupa diri, ya, kamu lupa diri. Kamu ingat kalau parlimen, rakyat parlimen Temeloh daripada awal lagi telah pun tolak kamu, telah berbuang kamu. Sekarang kamu cari musuh di Indra Mahkota. Rakyat Indra Mahkota juga akan tendang kamu. Kalau kamu mati nanti, di mana kamu nak pergi? Ya? Temeloh dah buang kamu, Indra Mahkota dah buang kamu. Ya? Jangan sampai satu hari kubur kamu itu akan dikencing, ya, sama ada oleh rakyat Temeloh ataupun rakyat Indra Mahkota. Sekali lagi, sesiapa yang ada kat sini, tolong tag Saiful Jamdullah. Saya cabar beliau berdebat. Ya? Saya cabar beliau berdebat di kawasan Parlimen Indra Mahkota secara terbuka, di mana saja. Ya? Sama ada di markas PAS, di markas UMNO, ataupun di hadapan rumah kamu, ataupun di dalam rumah kamu. Kita boleh temu. Ya? Tapi bukan dengan cara pergi buat depan polis. Ya? Kalau kamu betul-betul nak jantan, kita bertemu di Parlimen Indra Mahkota. Ya? Bila masa, anytime. Ya? Tak payah, saya tak minta pun buat live di Kementerian Penerangan. Kamu Menteri Komunikasi tak perlu live. Ya? Cukup sekadar rakyat Indra Mahkota lihat, ya, bagaimana seorang ahli parlimen Indra Mahkota ini telah khianat kepada pengundi-pengundi Indra Mahkota. Kamu kena perlu bayar setiap peluh, titikkan peluh, ya, jentera-jentera di Indra Mahkota. Okey, cukup sampai di sini saja. Terima kasih kepada rakan-rakan yang bersama dengan saya pada malam ini. Dan saya harap benar-benarlah, ya, agar setiap rakan-rakan yang berada di dalam kota khususnya dan juga kawan-kawan yang mengikuti live saya ini, kalau ada boleh berhubung. Saya telah berhubung dengan cara beliau 2-3 kali, ya, tak dapat respon. Mungkin saya bukan level untuk berdepan dengan beliau, ya, tetapi saya ada hak, ya, untuk mempertikaikan langkah beliau, ya, kerana beliau adalah seorang manusia yang paling bangsat yang pernah saya temu dalam politik. Ya. Saya tidak pernah membangsatkan pimpinan UMNO, tapi saya boleh bangsatkan Saiful Jamdullah ini seorang menteri yang bangsat, mengkhianat, ya, yang tidak harus diberi muka, ya, berada di dalam Indra Mahkota dalam PRU 14 itu. Saya sanggup, ya, kalau keadilan tidak meletakkan calon ataupun keadilan kalah pun di dalam kota, biarlah UMNO menang kota asalkan bukan pengkhianat ini. Ya. Kita lebih rela bersama dengan musuh daripada kita bersama dengan pengkhianatan. Ini cara saya, ya. Dengan musuh kita boleh berbaik, dengan musuh kita boleh gencatan senjata. Tetapi dengan pengkhianat, ya, kita akan berlawan pengkhianat ini sama ada kita mati ataupun pengkhianat ini mati. Ini saja cara kita berdepan dengan pengkhianat. Dengan musuh boleh, ya. Dengan musuh kita boleh berperang, kita boleh berdamai, kita boleh bergencatan senjata dengan musuh. Tetapi dengan pengkhianatan tidak ada jalan lain. Dengan pengkhianatan bertemu dengan pengkhianat ini sama ada kita mati atau mereka mati. Itu saja. Sebab itu saya katakan pengkhianat ini kita kena lawan, bukan saja peringkat pusat, bahawa setiap kawasan-kawasan parlimen, setiap DUN, di mana saja ada pengkhianat, di situ mesti kita lawan mereka. Kita kuburkan mereka. Kalau kita tak mati, mereka mati di dalam perjuangan ini. Ya? Okey, cukup sampai sini saja. Terima kasih banyak kepada semua kawan-kawan dan insyaAllah kita akan jumpa lagi di lain masa. Semua diharapkan semuanya sihat, semua kekal istiqamah dan kedatangan pada saya masih yakin bahawa kita akan mampu, ya, mengubah kerajaan kita ini dalam masa saya rasa tak sampai PRU yang ke-15, ya, dalam sampai PRU 15. Jadi yang pentingnya kalau kita tidak boleh membantu, ya, Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri, paling tidak janganlah kita keji, janganlah kita pelekehkan, janganlah kita hina, ya, orang yang telah berusaha, ya, berusaha untuk kita. Kerana kita tidak ada keupayaan. Ya, kita tidak ada keupayaan, ya, untuk mendapatkan mandat rakyat ini. Ya, kita cuma mengharapkan sebagai pimpinan
melakukan apa saja kaedah yang dibenarkan, ya, untuk mendapatkan mandat raya ini. Dan kita jangan pertikaikan sama ada apa yang mereka lakukan itu berjaya atau tidak. Kita cuma doa, berikan sokongan, dan sekiranya tidak berjaya, ya, kita teruskan usaha kita. Kita di bawah teruskan buat kerja, ya. Kita fokuskan kepada PRU yang ke-15 bab mendapatkan mandat raya ini. Kita berikan kepercayaan, ya, berikan amanah kita kepada pimpinan. Jangan kita tidak membantu, tapi kita hanya cuma pelekehkan, ya, apa saja yang diusahakan oleh pimpinan, ya. Jadi saya rasa sebagai seorang yang kena ikhlas dalam perjuangan ini, kita tak perlulah mempertikaikan, ya, sama ada usaha dilakukan itu berjaya atau tidak, ya. Jangan kita kata oh ini bohong, ini semua, kan. Tak boleh lah, ya. Kalau mereka tidak bekerja, mereka berdiam diri, kita kata pemimpin berdiam diri, tak melakukan apa-apa, ya. Tapi bila mereka berusaha melakukannya, kita cuma mengharapkan kejayaan daripada apa yang dia lakukan. Ini tak betul lah, ya. Memang kita mengharapkan kejayaan, tapi janganlah sampai bila gagal kita kata oh ini tak boleh, Anwar tidak layak, Anwar ini tak boleh, ya. Jadi inilah pentingnya, ya, penyokong-penyokong, kerana Dato' Seri Abdul Rahim ini kekuatannya, ya, kekuatannya seperti beliau pernah sebut sebelum ini, kekuatannya adalah kerana dukungan daripada penyokong-penyokongnya, ya. Kuatnya beliau adalah kerana kekuatan penyokongnya. Kalau kita lemah di dalam menyokongnya, maka akan jadi beliau berjuang, ya, mungkin tidak lagi mempunyai kekuatan, ya, seperti mana yang kita harapkan. Jadi kekuatan beliau datang daripada kita, ya, memberikan sokongannya, dan selebihnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah semakin lama, ya, semakin banyak, ya, Allah pamerkan kepada kita beberapa sikap pimpinan-pimpinan, sama ada daripada PAS, sama ada daripada Pakatan Nasional, ya, termasuk juga daripada Saifuddin Abdullah, seperti mana saya sebut tadi, ya, apabila beliau berucap dalam parlimen, ya, di situ, ya, supaya rakyat Indah Mahkota dapat lihat sendiri bagaimana wakil rakyat mereka bercakap di dalam parlimen. Adakah ini wakil rakyat parlimen Indah Mahkota mewakili penduduk Indah Mahkota? Adakah penduduk Indah Mahkota restu dengan ucapan beliau di dalam parlimen baru ini, ya? Sudah mungkin, ya, tak mungkin penduduk Indah Mahkota sejahat, ya, sejijik dan seburuk beliau seperti mana beliau ucapkan dalam parlimen baru ini, ya. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.